الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana juga kamu berada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sentiasa memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Pada waktu dan ketika ini masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk kita bangun daripada mati yang sementara, untuk kita melaksanakan satu perintah Allah SWT sangat besar, iaitu solat subuh secara berjemaah. Yang mana Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia solat sepanjang malam. Mudah-mudahan ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT dapat dimasukkan dalam catatan amal kita, untuk kita dibawa bertemu dengan Allah SWT, seterusnya mendapatkan kasih sayang redha Allah SWT dan dicampakkan kita dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan satu tajuk dalam kitab kita. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bawa tuan-tuan sebelum kita masuk kepada perbincangan kitab kita, untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Hari ini kita dah masuk tahun 2024. Pejam celik semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya umur kita. Hari berganti hari, jam berganti jam, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Tetapi yang nak kita bawa bukan tahun itu, tuan-tuan. Ada orang gembira dengan masuknya tahun baru. Salah tak salah? Tak salah. Kita nak sambut tahun baru, sambut. Tahun baru banyak, tuan-tuan. Ada tahun baru Masihi, ada tahun baru Hijrah. Semua tahun baru, tuan-tuan. Sama ada yang kita buat menepati apa yang kehendak Allah SWT ataupun sebaliknya, tak ada masalah. Walaupun ada perbincangan masuk tahun Masihi ni kan, panjanglah cerita tentang Masihi ni. Kalau nak cerita tentang Masihi, asal usul diwujudkan tahun Masihi itu dengan kelahiran Jesus Christ, kepercayaan orang Kristian dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, tuan-tuan, hari ini kita bertemu dengan saban tahun kita bertemu dengan tahun baru. Tapi yang kita nak muhasabah hari ini, bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amal kita. Dari segi kehidupan dunia tak ada masalah. Tuan-tuan kaya, tuan-tuan ada rumah besar, tuan-tuan ada anak ramai, tuan-tuan ada kesihatan yang baik. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah SWT bagi. Tetapi hari ini kita nak muhasabah bagaimana dengan bertambahnya tahun, bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan amal kita. Sebab apa? Sebab dengan bertambahnya ilmu, bukan bertambah ilmu, dengan bertambahnya umur, maka dekat kita dengan Allah SWT. Hari ini bila-bila masa Allah SWT boleh panggil kita. Maka tuan-tuan, apa isti'dad kita? Apa persiapan kita untuk bertemu dengan Allah SWT? Sebab salah satu maksud takwa yang diberikan oleh Sayyidina Ali ada 4 perkara. Yang terakhir itu al-isti'dad li yaumir rahil. Persediaan kita untuk kita mengembara ke satu zaman yang lebih susah daripada zaman sebelum ni.
Kita akan mengembara ke alam barzah, bukan mengembara macam kita pergi bercuti tuan-tuan. Pergi bercuti kita seronok, duit kita habis. Tetapi pengembaraan ini sama ada dia ada jadi taman daripada taman syurga ataupun daripada lubang neraka di alam barzah. Kemudian kita ada di alam mahsyar, dibangkitkan pula di mahsyar yang tempohnya ratusan ribu tahun, jutaan tahun sebelum kita dimasukkan oleh Allah SWT sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah SWT. Semua perjalanan ini tuan-tuan dia akan jadi ringan ataupun berat mengikut perkiraan apa tuan-tuan, kehidupan kita di atas muka bumi Allah SWT. Sebab itu saya selalu tuan-tuan kalau masuk tahun baru selalu untuk kita sama-sama muhasabah. Yalah, kita ni bukan Nabi, kita bukan sahabat yang iman ni mereka meningkat, duduk dalam majlis ilmu meningkat, balik rumah iman mereka tambah. Kita lain, kita duduk masjid iman kita meningkat, kita balik rumah kadang-kadang duduk dengan kawan-kawan dan sebagainya, makin banyak pula dosa yang kita buat. Sama ada kita bercakap bohong, sama ada kita ngumpat orang, sama ada kita tak taat perintah Allah SWT. Terlalu banyak tuan-tuan perkara-perkara yang bertentangan apa yang Allah SWT perintah yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan saya selalu suka kalau tahun baru ni untuk kita sama-sama muhasabah. Macam mana kita punya solat, bagaimana kita punya zikir, bagaimana kita punya baca Al-Quran, bagaimana kita jaga kita punya fizikal tuan-tuan, sama ada lisan kita, mata kita, pendengaran kita, anggota tubuh badan kita, daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Walaupun ada setengah manusia dia tak takut dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Kita takut tuan-tuan. Sebut nak mati tak nak? Semua orang takut nak mati kan? Siapa tak takut mati? Sebab itu dah memang Nabi SAW sebut sifat wahan ataupun sifat yang takut mati, cinta dunia dan takut mati ni ada semua dalam diri manusia. Tapi hari ni bagaimana? Nak tak nak tuan-tuan, kita pasti akan mati. Persediaan yang kita nak buat terlalu banyak tuan-tuan. Kalau kita nak masuk syurga dengan amalan yang kita buat, maka kita orang yang paling tak layak tuan-tuan. Tak layak, doa kita pun main-main. Doa kita 20 tahun dulu dengan sekarang makin ringkas, bukan makin bertambah. Sepatut makin bertambah. Doa, menangis depan Allah SWT, takut, zikir kita dan sebagainya. Ada orang malas je, punya malas doa. Ya Allah, aku dah bertahun-tahun ya Allah doa ni, makbul tak makbul je ni. Ya Allah, apa yang aku doa 20 tahun dulu Engkau makbulkan ya Allah. Punya malas kita berdoa tuan-tuan. Malas kita berdoa. Sedangkan banyak yang Nabi SAW ajar doa yang kita nak buat. Lagi-lagi doa kita minta ampun dengan Allah SWT. Hari ini berbanyak tuan-tuan, dengan dosa yang kita buat kita minta ampun kepada Allah SWT. Saya selalu tuan-tuan, saya suka kalau masuk tahun baru saya sebut dalam satu ayat Al-Quran yang yang Allah SWT ajar kepada kita. Lagi-lagi orang-orang yang bertambah umurnya. Ada orang tak bertambah umur? Tak ada je, semua umur bertambah ni. Ke ada umur tuan-tuan statik je, rasa macam diri 20 tahun je. Tak apalah, tak ada masalah tuan-tuan. Fizikal berubah, jiwa 20 tahun, tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting bagaimana amal kita bertambah di sisi Allah SWT. Saya nak bawa tuan-tuan sebelum kita masuk perbincangan ni, untuk kita ada satu doa yang Allah SWT ajar kepada mereka-mereka yang dah capai umur 40 tahun. Ke ada yang bawah 40 tahun? Ramai yang umur muda-muda tu belum capai lagi. Tapi dah capai pun, sebelum capai kena buat. Tapi kebanyakannya semua dah lebih 40 orang ni kan. Ke ada yang bawah 40 lagi? Ada yang 50, ada 60, 70. Tapi belum terlambat tuan-tuan untuk kita amalkan satu doa yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Apabila kamu, dia ceritalah berbuat baik kepada mak ayah, ibu kamu yang telah susah payah mengandungkan kamu, melahirkan kamu, menjaga kamu sehingga dewasa, sehinggalah kamu capai umur arba'ina sanah. Dia sebut ni arba'ina sanah ni sebut dalam surah Al-Ahqaf itu ayat 15 tu sebut. Sebab tu kalau surah ni saya tampal tuan-tuan, saya tampal kat rumah, saya tampal dekat office, ayat ni saya letak dengan terjemahan sekali saya letak baca tiap-tiap hari. Sebab saya tahun ni 40 mesti. Hampir masuk 40 lah tahun ni kan. Tuan-tuan rasa dah lebih 40 ni ke ada macam ada rasa muda lagi?
Rasa jiwa 40 lagi ni. 40 pun dah tua tuan-tuan. Dah capai umur 40 tu dah tahap dewasa dah tu. Permulaan kepada dewasa. Jangan jadi kanak-kanak lagi tuan-tuan. Dah capai umur 40, 50 ni jangan jadi budak-budak lagi. Sibuk nak pergi main, sibuk nak pergi konsert, sibuk nak buat perkara-perkara yang lara, sibuk lagi buat perkara-perkara yang Allah SWT suka. Tu dah penamat dah tuan-tuan. Dah habis dah 40 tahun yang pertama, 40 tahun yang kedua ni kita kena buat. Kena banyakkan doa kepada Allah SWT. Lagi-lagi doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu capai 40 tahun. Ada 5 doa tuan-tuan. Tuan-tuan buka balik surah Al-Ahqaf ini, tuan-tuan letaklah kat rumah, tuan-tuan hafal. Dan tuan-tuan bacalah, jangan letak tengok je tapi bacalah. Sebab doa ni disuruh baca, bukan disuruh tampal je. Dia macam ayat Quran lah, disuruh baca, bukan letak kat dinding sebagai tangkal, bukan. Disuruh baca sebab ganjaran yang Allah SWT bagi banyak. Lagi-lagi ni doa, dahlah doa, ayat Al-Quran pula. Satu huruf 10 kebaikan yang Allah SWT bagi. Apa Allah SWT ajar kepada mereka yang dah capai 40 tahun? Allah SWT sebut, qala, pertama tuan-tuan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Boleh je? Ke dah hafal? Ke haji-haji dah hafal lah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah supaya tetap bersyukur, aku tetap bersyukur akan nikmat-Mu, dan kurniakanlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Ini tuan-tuan ya, Allah SWT ajar untuk kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah SWT bagi. Orang-orang yang dah capai 40 tahun, syukurlah nikmat, umur bertambah, badan sihat walaupun sakit-sakit. Rasa umur 60 sihat lagi. Kalau saya kat depan ni tahan sakit tuan-tuan, sakit belakang tiba-tiba pula. Ni kesan main bowling ni agak-agaknya lah tuan-tuan. Meraihkan sahabat-sahabat masjid Taling malam kemarin silap. Main malam-malam, penat balik kerja suruh main bowling kan. Main dengan ustaz-ustaz lah tu, dengan imam-imam. Itu kesannya hari ni tuan-tuan. Salah tak salah? Tak salah. Sesekali tak apalah tuan-tuan, kita nak berhibur, nak main kan. Bukannya pergi kelab kan. Okey, tapi itulah kita kena bersyukur tuan-tuan. Badan sihat. Kalau badan sakit tu syukur juga, itu ujian daripada Allah SWT. Kadang-kadang sihat tak bersyukur, dah sakit baru nak bersyukur dengan apa yang Allah SWT bagi. Terbalik kita tuan-tuan. Itu doa pertama. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, kita minta ke Allah SWT, kita minta, ya Allah, Engkau tetapkanlah aku supaya aku boleh buat amal soleh yang Engkau redai. Ini doa tuan-tuan. Yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa zuriat aku. Itu kena doa juga daripada Allah SWT. Bukan sahaja doa untuk kita, doa untuk anak-anak kita, zuriat-zuriat kita dan sebagainya. Wa in tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku di kalangan orang-orang yang patuh taat kepada Engkau, di kalangan orang Islam. Ini ada 5 doa yang Allah SWT ajar. Dan ada satu doa lagi untuk kita sentiasa beristighfar kepada Allah SWT dalam surah Ali Imran, tak silap saya, Ali Imran. Allazina yaqulun, orang-orang yang berkata, pertama, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kita ni doa yang kita sentiasa minta ampun, ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada Engkau, maka Engkau ampunlah aku. Kan kita kan dalam kalau masuk Ramadan kan ada 10 hari terakhir yang Nabi SAW ajar untuk kita sentiasa minta ampun kepada Allah SWT. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah Maha Pengampun tuan-tuan. Tinggal kita je berapa banyak kita minta ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan, dengan bertambahnya tahun, maka kita kena banyakkan doa kepada Allah SWT. Kita kena banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Hari ini kita nak muhasabah, berapa banyak kita beristighfar. Dengan dosa yang kita buat, berapa banyak kita minta ampun kepada Allah SWT. Berapa banyak? Astaghfirullahalazim. Kita baca pula, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni kita kena baca hari-hari ya tuan-tuan. Sayyidul istighfar ni, penghulu istighfar ni kena baca hari-hari. Dia bukan baca lepas ustaz ajar kita baca, lepas ustaz tak ajar tak baca. Kena baca hari-hari. Ni dah tahap
tuan-tuan kita kena ada zikir pagi dan petang. Jangan sampai tuan-tuan kita duduk dalam masjid setiap hari, kita duduk, kita dengar ceramah, duduk majlis ilmu, kita tak ada amalan harian kita. Rugi tuan-tuan. Kita kena buatlah. Siapa yang belum bermula, kita mula. Tapi kebanyakan tuan-tuan dah ada lah. Kita pun belajar dengan tuan-tuan kan. Kita kena ada zikir pagi dan petang, tahlil, tahmid, tasbih dan juga istighfar. Tuan-tuan kena tetapkan pagi berapa, petang berapa. Janganlah 10. Kalau dulu dah 20 tahun dulu 10, pagi 10, petang 10 kan. Ni dah tahap lebih lah. Tak boleh lah dulu sikit, sekarang sikit. Dia kena tambah tuan-tuan. Dia punya zikir-zikir ni kena buat tuan-tuan. Kita buat, maka kita akan bawa juga ahli keluarga kita buat, anak-anak kita juga buat. Ada 4 perkara tuan-tuan. Hari ni betul lah manusia hidup stres, betul je. Stres dengan keluarga, stres dengan ekonomi, stres dengan itu, hidup stres lah kata ya. Memang hidup stres tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang datang masjid pun stres. Itu pelik lah tuan-tuan. Orang datang masjid ada ketenangan, ada orang datang masjid ada stres. Tak apalah. Tapi kena cari tuan-tuan. Ada 4 perkara. Saya dah berapa bulan ni duduk dengan golongan-golongan yang nak bercerai tuan-tuan. 7 bulan. Saya rasa 7 bulan. Kalau datang nak nikah tu senyum lah. Biasa datang nak cerai, sama ada yang muda ataupun tua. Saya ingat lagi hari Isnin baru ni ada satu orang pakcik umur 70 tahun datang jumpa saya tuan-tuan, nangis-nangis ni. 70 tahun je nangis, ustaz. Saya ada masalah dengan isteri, dah tak ada persefahaman dah. Umur 70 tahun tuan-tuan. Istilah tak ada persefahaman, tak tahan tu. Saya baru balik mengaji pondok, ustaz. Saya bawa isteri saya mengaji pondok kat Kedah. Tapi waktu itu Allah SWT buka saya punya ni hijab katanya. Saya nampaklah sikap isteri saya ni. Dah tak boleh, ustaz. Saya tak boleh nak bincang dah apa-apa. Saya kalau boleh, ustaz, nak cerai terus. Nak fast track terus, ustaz. Ajar saya macam mana nak apa? Nak buat permohonan fast track. Kan nikah tak ada fast track tuan-tuan. Nikah tak ada fast track, tapi kalau cerai ada fast track. Kalau nikah dia ada proses kan. Tuan-tuan kena buat permohonan, tak cukup dokumen kena balik dan sebagainya. Dia tak ada istilah fast track walaupun dia dah mengandung 7 bulan. Tak ada tuan-tuan. Dah mengandung 7 bulan tetap guna permohonan biasa. Kalau sempat nikah sebelum salin, nikahlah. Saya ingat lagi kadang-kadang sedih tuan-tuan keadaan masyarakat kita ni. Semua hidup stres lah. Stres je. Saya tak tahulah saya punya hidup ni macam mana kan. Tapi kita adalah amalan kita yang supaya boleh keluar stres-stres tu daripada hati kita. 2 minggu, saya ingat lagi 2 minggu lepas nak nikahkan orang tuan-tuan. Nak nikahkan ni pukul 1 ni. Nak tunggulah, dah sampai office dah pukul 9 kan ada program. Tiba dapat maklumat, ustaz, kita dapat maklumat perempuan yang ustaz nak nikahkan ni mengandung 6 bulan. Pula dah. Kemudian baru bercerai 6 bulan lepas. Pula dah. Sedih tuan-tuan. Kalau nikah kau orang rasa seronok kan. Ini sedih tuan-tuan. Terpaksa kita panggil mak ayah dia datang. Panggil dia datang. Mak ayah datang ni, Pak Haji orang masjid. Datang ke kopiah pakai kurta. Datang menangis tuan. Mak ayah menangis depan kita. Terasa tuan-tuan. Duduk bayangkan macam manalah mak ayahku ni kalau menangis macam ni kan depan aku. Menangis sebab anak dia. Allahu Akbar. Cerita rupanya anak perempuan tadi mengandung ketika iddah. Mengandung ketika iddah. Mengandung pula bukan dengan bekas suami, dengan orang yang dia nak kahwin itu. Allahu Akbar. Kita belajar satu benda yang baru. Nanti tuan-tuan bukalah kitab Munakahat dan tuan-tuan, apabila berlaku itu adakah iddah tadi berubah ataupun nak kahwin dengan siapa. Akhirnya tak boleh kahwin lah tuan-tuan. Iddah dia berubah daripada iddah 3 kali suci jadi iddah hamil. Walaupun tadi anak bukan anak kepada bekas suami. Saya panggil bekas suami, dia datang menangis, teresak-esak bekas suami dia. Budak muda kan. Itu keadaan masyarakat kita tuan-tuan. Nak cerita tentu kita bukan cerita kitab kita lah. Tapi keadaan masyarakat kita yang sangat dahsyat. Pakcik datang, ustaz saya nak buat fast track. Allahu Akbar. Umur 60 tahun, 70 tahun cerai. Itu keadaan masyarakat kita tuan-tuan. Sebab itu hati kita ni kena sentiasa diisi. Kadang-kadang Allah SWT uji kita benda yang tak jangka pun tuan-tuan. Kita rasa kita hidup biasa je. Tapi akhirnya berlaku perkara-perkara yang kita tak jangka. Sebab itu kita kena banyak beristighfar kepada Allah SWT. Sebab kelebihan istighfar ni sangat banyak. Sangat banyak tuan-tuan. Tuan-tuan bukalah surah Ali Imran, baca ayat 17. Orang-orang yang sentiasa wal mustaghfirina bil ashar. Nabi Allah SWT sebut orang-orang yang beristighfar. Istighfar ni ada, bukan istighfar ni setiap masa. Tapi dalam surah Ali Imran dia disebut wal mustaghfirina bil ashar ni tuan-tuan. Dia orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, ketika waktu sahur.
Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang bertahajud ni, tuan-tuan yang sentiasa bertahajud di 2/3 malam ni, 1/3 terakhir ini, dia bukan sekadar tahajud tuan-tuan. Tuan-tuan tahajud 8 rakaat, 2 rakaat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan kena bagi sedikit ruang antara habis tahajud witir tadi dengan waktu subuh untuk beristighfar. Supaya untuk kita bersihkan hati kita, kena banyak beristighfar. Sebab orang yang banyak istighfar, Allah SWT bagi pertama, dia ada 4 perkara dalam surah Ali Imran tu. Dia akan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin. Allah SWT bagi dekat dia. Hati sentiasa betul, sentiasa dibetulkan hati dia, kemudian sentiasa diberikan kesabaran dalam hidup dan sebagainya. Ini tuan-tuan kelebihan yang Allah SWT bagi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimati Allah SWT, sikit saya nak bawa kepada tuan-tuan pada pagi ini tuan-tuan. Dia ada kaitan dengan muhasabah tadi, dengan tajuk kita, iaitu tajuk kita orang yang selalu berbohong dalam kebanyakan percakapan. Dan ini kita risau tuan-tuan. Hari ini kita umur dah 40-50 tahun, bagaimana keadaan lisan kita. Sebab Nabi SAW sebut, saya suka sebut tuan-tuan, ada 4 golongan yang dicintai oleh syurga. Ada 4 golongan yang Allah SWT cinta, dan syurga juga cinta, rindu kepada mereka. Salah satu tu tuan-tuan, dia ada 4, tapi pagi ni saya bagi tuan-tuan satu lah, iaitu hafizul lisan, orang yang sentiasa menjaga lisan kita. Hari ni tuan-tuan, orang tak jaga kita punya mulut. Sama ada kita mengumpat, sama ada kita bercakap bohong, sama ada kita buat perkara-perkara yang menyakitkan hati orang. Kadang-kadang sebab lisan ni tuan-tuan, kita bergaduh dengan orang terasa 20 tahun dulu. Kadang-kadang sebab lisan, ada setengah mak ayah yang masih terasa dengan lisan mak ayah dia. Kadang-kadang ada kisah yang dah 20 tahun anak dah kahwin dan sebagainya. Akhirnya Allah SWT uji macam-macam. Akhirnya Allah SWT tunjuk sebenarnya orang ni tadi ada keluarkan satu perkataan yang mengguris hati mak dia. Mak dia 20 tahun dulu tuan-tuan. Tetapi akhirnya dia minta maaf, Allah SWT gantikan dengan yang lebih baik. Ini sebab lisan ni. Hari ni semua tuan-tuan, orang tak boleh nak jaga lisan. Kan? Betul kan tuan? Masuk dalam hati, sama ada dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan kawan-kawan, sebagai pemimpin, sebagai itu semua tuan-tuan. Cakap je. Sebab itu kita kena elakkan tuan-tuan, cakap je, kan ada cakap je keluar perkara-perkara yang tak baik. Kita tak nak begitu tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang kita label, ini cakap tak boleh pakai. Sebab itu tuan-tuan kena pegang yang Ustaz Naudi baca tadi, ayat kedua. Ayat kedua tadi yang dia baca apa tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu cakap apa yang kamu tak buat. Ini parah ni tuan-tuan. Dia kena orang yang cakap pakai mic lah. Tuan-tuan tak pakai mic tak apalah. Tapi saya kena pastikan apa yang saya cakap bukan saya buat. Saya juga cuba nak buat. Yalah, kita insan akhir zaman ni tuan-tuan. Kadang-kadang cakap je, buat tu belum tentu lagi. Tapi sekurang-kurangnya apa yang kita cakap tu kita mampu nak buat. Apatah lagi kita cakap perkara-perkara yang Allah SWT perintahkan. Ini penting tuan-tuan untuk kita jaga lisan kita. Sebab itu Nabi SAW ajar, ya ayyuhal, bukan, apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka cakaplah benda baik-baik. Kalau tak boleh tuan-tuan, kan ada dengan orang tak boleh lah, cakap je nak bohong, cakap je nak ngumpat, cakap je benda yang tak elok. Nabi SAW pesan, falyakul khairan, kalau kamu tak mampu, aw liyasmut, diam. Sakata, uskut, somata, usmut, kita diam. Tapi kalau janganlah orang tanya kita diam, janganlah tawaduk sangat tuan-tuan. Janganlah orang tanya arah ni macam diam, tak boleh lah begitu. Maksudnya kita menahan diri daripada mengeluarkan lisan yang bohong, perkara-perkara yang tak elok. Ancaman Allah SWT banyak tuan-tuan. Salah satunya Nabi SAW sebut ayatul munafik salasa. Iza hadasa, ni hadis popular tuan-tuan. Iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khana. Tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mungkiri, dan apabila diberi amanah dia khianati. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, sebesar-besar pendustaan ialah seorang yang mengaku melihat dengan mata kepada sesuatu yang tidak pernah dilihatnya.
Dan dalam satu hadis yang lain, seorang mukmin diciptakan dengan segala tabiat kecuali khianat dan dusta. Dan dalam satu hadis lagi, sesungguhnya kiasan dalam ucapan boleh mengelakkan daripada dusta. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, cukuplah seorang dianggap berdosa apabila dia bercakap tentang semua perkara yang didengarinya. Kita dengar, tuan-tuan, betul tak betul nombor dua. Kadang-kadang kita dengar benda tu betul, kadang-kadang benda tu tak betul lagi dahsyat, tuan-tuan, lagi besar dosa yang Allah SWT bagi. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena jagalah. Kalau nak cerita tentang takrifan ni banyak tentang berkaitan dengan takrifan berbohong ni kan. Berbohong ni ialah apa yang ulama sebut. Ada tadi satu hadis daripada Nabi SAW berkaitan dengan berbohong ini. Wailul lillazi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihil qaumu wailul lahu. Celakalah buat seseorang yang menceritakan suatu cerita dengan tujuan untuk membuatkan suatu kaum itu ketawa, maka dia berdusta. Celakalah buatnya. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu orang penulis yang hebat, ulama yang hebat, beritahu apa maksud dia. Maksud berbohong memberitahu akan sesuatu yang berbeza dengan keadaan sebenarnya, sama ada dengan sengaja ataupun tersilap. Ni kita ni, tuan-tuan, sampaikan satu benda yang tak sepatutnya dan sebagainya. Benda ni semua kita kena elak lah, perkara-perkara yang bercakap bohong. Sebab ancaman yang Allah SWT bagi sangat besar. Walaupun ada setengah-setengah perkara kita boleh lah, ada yang boleh dibolehkan untuk kita bukanlah berbohong, tetapi mencakap sesuatu yang tidak benar untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, boleh. Misalnya dalam peperangan kan, dalam peperangan takkan kita nak cakap benda betul kan. Strategi kita kena beritahu musuh dan sebagainya, tak boleh lah. Itu dibolehkan. Kemudian untuk kita mendamaikan pihak-pihak, dia bukanlah kita cerita satu benda yang tak betul, tetapi kita ada satu kiasan yang kita bagi untuk memastikan perdamaian antara pihak-pihak. Iaitu yang kedua. Yang ketiga, percakapan antara suami dan isteri dan juga kepada suami. Ini tiga perkara bukanlah digalakkan untuk berbohong, tetapi untuk kita mengelakkan mudarat yang lebih besar. Bolehlah, tapi bukan selalu, tuan-tuan. Kalau selalu, dia akan jadi mudarat yang lebih besar lah. Tak ada masalah pun. Kecuali suami isteri yang tak jujur dalam perkahwinan, tu lain, tuan-tuan. Tu berbeza, tu banyaklah. Kalau cerita tentang tak jujur ni sangat banyak, tuan-tuan. Saya baru ni ada satu kes, satu perempuan datang ni, kes mahkamah lah, nak bercerai ni. Dia nak bercerai sebab suami dia tak jujur. Saya cakap, janganlah macam tu kan. Kita bagilah kaunseling macam-macam, kita cerita kan. Ustaz, saya dah tak tahan dengan suami saya. Suami saya tak jujur, Ustaz. Dia buat hutang sampai 10,000, tapi saya tak tahu. Saya nak bercerai, Ustaz, saya tak tahan. Saya dah stres hidup. Memang datang stres lah. Seorang ni datang memang stres, tuan-tuan. Ada orang datang bergaduh sebab kucing, ada. Sebab kucing aja. Seorang pencinta kucing, seorang pembenci kucing, tak suka kucing kat suami. Dekat rumah. Ustaz, saya kalau balik rumah ni, Ustaz, kalau nampak kucing, saya rasa punya tahap stres saya nak pegang kucing tu, saya nak baling. Dia duduk tingkat 4, tuan-tuan. Dia nak baling tu bawah. Sampai datang pejabat nak bercerai. Tapi memang bercerai sungguh lah. Baru ni datang, Ustaz, saya tak tahan dengan sikap isteri saya, Ustaz. Ni saya, tapi adalah kes-kes lain, curang dan sebagainya. Pergi mahkamah je lah. Nak cerai pergi mahkamah, jangan jumpa saya. Pening, tuan-tuan. Kecuali sebelah pihak tak setuju, baru dia akan kaunseling pula dengan saya. Ni masalah ni, tuan-tuan. Masalah kita dekat dalam hubungan kita dengan manusia. Kadang-kadang kita tidak berlaku jujur dari segi, sama ada segi lisan dan juga sikap kita. Kita tak jujur, tuan-tuan, dengan orang. Maka inilah berlaku dalam masyarakat. Sebab itu, tuan-tuan, perkara-perkara ini kena jagalah. Kan kita belajar sebelum ni tentang qauluz zur kan, percakapan yang dusta, sumpah palsu. Kita belajar tentang sumpah dan sebagainya kan. Benda-benda ni kita kena elakkanlah supaya kita tidak terjebak kepada perkara-perkara yang lebih besar. Satu hadis Nabi SAW sebut, seorang hamba yang berkata-kata tanpa fikir dahulu dan dia terjatuh dalam neraka sejauh timur dan barat. Allahu Akbar. Ni orang-orang yang sentiasa berkata bohong ni, tuan-tuan. Tidak beriman seseorang sehingga lurus hatinya, dan tak lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Sebab itu lidah ni satu benda yang kita kena jaga. Ada orang kata apa? Lidah ni umpama pedang kan. Sedangkan doa itu senjata yang mukmin yang paling ni. Tapi lidah ni lebih tajam daripada mata pedang.
Yelah, kalau sekali bercakap tuan-tuan dia punya terguris hati dia. Sebab itu kita kena jaga kita punya lisan. Jauhkan daripada sifat-sifat berbohong lah. Hatta berbohong dalam jenaka pun Nabi SAW tak bagi tuan-tuan. Kan ada orang nak gelakkan orang, akhirnya berbohong. Dia berbeza kalau tuan-tuan belajar satu bab berkaitan dengan tauriyah. Tauriyah ni lain. Tauriyah ni nampak macam bohong tapi dia bukan bohong tuan-tuan. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia tapi tak adalah cakap perkara yang tak betul, tetapi dia membuat satu kiasan supaya orang faham dengan apa yang kita cakap lain tapi orang faham lain. Itu dipanggil tauriyah tuan-tuan. Dia satu kiasan yang lain. Itu bolehlah, itu dibenarkanlah. Tapi cakap bohong yang ni tak boleh tuan-tuan. Sebab itu kita kena berjaga-jaga supaya kita tidak terjebak dengan lisan yang tidak baik. Sebab lisan ni yang akan membawa kita juga ke dalam syurga Allah SWT ataupun ke neraka Allah SWT. Berapa banyak kisah-kisah yang Nabi SAW sebut orang-orang yang tidak menjaga lisan. Sama ada Allah SWT azab atas muka bumi Allah SWT ataupun di akhirat kelak. Sebab itu semua tuan-tuan kita kena berjaga-jagalah supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Saya kongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi SAW. Salah satun la yukallimuhumullah al-hadis wa fihi malikun kazzab. 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengannya pada mereka pada hari kiamat sehingga akhir hadis. Dalamnya ada dinyatakan salah seorangnya ialah pemerintah yang selalu berdusta. Ini sebab itu tuan-tuan kita kena elakkanlah. Sebab pemerintah ni bukan tuan-tuan kena jadi PM semata-mata. Pemerintah ni tuan-tuan lah, kita lah pemimpin kan. Kita juga pemimpin kepada keluarga kita pemimpin kepada masyarakat kita pemimpin kepada diri kita sendiri. Sebab itu kita kena elakkan daripada kita bersikap dengan sikap suka berbohong ni tuan-tuan. Lama-lama dia kalau kita selalu suka berbohong, dia jadi habit tuan-tuan, kita tak boleh nak cakap benda-benda yang baik. Sebab kita kena fikir apa kita punya kehadapan, apa kita nak jumpa dengan Allah SWT dalam keadaan kita tidak menjaga kita punya lisan. Sebab itu tuan-tuan kita kena banyak muhasabah diri kita, kena banyak tingkatkan amal kita supaya kita lebih dekat kepada Allah SWT. Tuan-tuan nanti Allah SWT, saya rasa sekadar tu pagi ni. Malam tadi pun saya rasa tuan-tuan dah dengar ceramah yang panjang berkaitan dengan kelebihan Rejab kan, tak silap saya, dengan Ustaz Roslan, selalu jumpa dia tu. Malam tadi dapatlah dengar sikit lah kan daripada masjid kita. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita dengar, walaupun sedikit dapat kita amalkan dalam kehidupan. Tu yang paling penting tuan-tuan. Jangan kita dengar, kita tak amal. Dia mesti bermula dengan sedikit. Dia bukan nak kena jadi alim terus. Tak boleh aku balik ni aku nak terus nak baca 30 juzuk terus. Tidak begitu tuan-tuan. Tapi kalau boleh buat, ya alhamdulillah. Allah SWT sebut Innallaha la yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutkina. Sesungguhnya Allah SWT sangat suka kepada seseorang hamba yang buat amal secara berterusan. Itu yang paling penting. Berterusan tuan-tuan. Zikir, ada zikir yang berterusan. Al-Quran berterusan. Kita punya solat, kita jaga solat kita, solat tu berterusan. Kita jaga Al-Quran kita jaga kita punya doa. Yang penting jangan kita lupa doa tuan-tuan. Ini kita dah masuk bulan Rajab, bulan depan bulan Syakban. Kemudian kita akan bertemu bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Maka inilah bulan-bulan untuk kita buat persediaan tuan-tuan. Walaupun tiap-tiap tahun kita jumpa dengan Ramadan, jangan bosan, jangan bosanlah tuan-tuan. Sebab ganjaran yang Allah SWT bagi sangat banyak. Maka persediaan mesti bermula daripada sekarang. Bukan nak kena tunggu masuk malam 1 Ramadan baru kita nak bersedia, baru kita nak susun apa yang kita nak buat. Jadi sekarang dah kena susun tuan-tuan. Persediaan kita kena bersihkan hati kita, bersihkan dengan istighfar, bersihkan. Ada orang setengah orang dia nak bersihkan apa? Dia minum air Zam-Zam. Tapi kalau tuan-tuan minum air Zam-Zam pun, tapi tuan-tuan tak beramal, tuan-tuan minumlah 1 galen sekalipun sehari, dia tidak akan membersihkan hati tuan-tuan kalau tuan-tuan tidak berubah, tidak bertambah amalan ni. Tidak je. Sebab itu kena buat tuan-tuan, kena banyakkan amalan-amalan infradi kita, amalan-amalan jama'i kita, sama ada amalan kita ketika bersendirian dan juga amalan kita ketika berjemaah. Tapi yang paling penting tuan-tuan, bukan sahaja amalan itu yang kita buat, tetapi paling penting juga untuk isteri dan anak-anak kita dapat buat juga sama-sama dengan kita. Ya, hari ini alhamdulillah kita dapat datang masjid, tapi anak-anak kita kat rumah kita kena bentuk tuan-tuan. Walaupun ada yang dah terlambat, ada yang ni, tapi sekurang-kurangnya dalam hati kita kena ada untuk kita buat perubahan dalam hati kita.
Banyak dah benda yang kita belajar, tapi berapa banyak hari ni yang telah kita amalkan dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Belajar, alhamdulillah kita dapat belajar, tapi berapa banyak apa yang kita belajar kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting, walaupun sedikit untuk kita amalkan, untuk kita bawa bertemu dengan Allah SWT. Dan yang paling penting juga tuan-tuan, jangan kita lupa doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ni kita kena baca hari-hari tuan-tuan. Setiap kali lepas solat kita kena baca. Ada ulama ajar kita baca di akhir tahiyat akhir. Ataupun ketika salam kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepada engkau syurga dan redha engkau ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta lindung daripada kemurkaan dan juga api neraka Allah SWT. Ni kena doa, kena banyak tuan-tuan. Ni masa-masa untuk kita banyakkan doa. Doakan untuk saya tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni kita doakan rakan-rakan kita, doakan ahli keluarga kita. Ni sebelah-sebelah doa ni. Ni mungkin di kalangan tuan-tuan ada doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan jangan lupa kita doakan sahabat-sahabat kita. Hari ni dah nampak macam kurang sikit dia punya promotion ataupun maklumat yang kita dapat daripada sahabat-sahabat kita di Palestin kan. Walaupun hari-hari mereka dibom ni, tapi orang ni ialah kita tuan-tuan. Yang diboikot dulu dah makin banyak. Tapi kena teruskan tuan, kena teruskan. Boikot tu masing-masing lah, hak tuan-tuan masing-masing. Tapi kalau boleh buat tu lagi baik. Itu kesedaran yang kita nak buat. Kita tak mampu tuan-tuan nak pergi sana. Dengan benda-benda tu je kita mampu buat. Dan yang paling kuat tuan-tuan yang kita buat, doa tuan-tuan lah. Mereka dibunuh hari-hari ni. Cuma dalam media sekarang dah makin kurang kan. Walaupun perkara yang berlaku sama. Dah 100 hari tuan-tuan. Kita kalau sehari kalau berperang tak tahu lah. Bukan perang sehari pun, kita ada masalah sehari pun stres tuan-tuan. Kawan tu hari-hari nak makan tak dapat, tempat tinggal tak ada, sejuk pula. Kita alhamdulillah pagi-pagi ni ada kipas, ada aircon dan sebagainya. Panas lagi, ada panas sejuk. Mereka hari ni sejuk, mereka 24 jam. Dia sejuk je, bukan sejuk Malaysia, bukan sejuk macam tuan-tuan duduk dalam aircon. Dia kena pakai baju 5-6 lapis, itu pun masih lagi sejuk. Bagaimana keadaan mereka tuan-tuan, kita kena sama-sama fikirlah, kena sama-sama doa, sebab mereka juga saudara se-Islam dengan kita. Tuan-tuan dan mati Allah SWT, saya sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kita tutup dengan majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.